Okey, sebelum kita mulakan kelas, suara cikgu boleh dengar tak? Boleh. Boleh. Okey. Okey semua, okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sebelum kita mulakan kelas kita, okey, mari kita baca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey, amin amin rabbal alamin. Okey, cikgu akan kongsikan satu slide cikgu. Okey, sekejap ya. Okey, kalau awak boleh nampak, ini slide cikgu, slide seperti biasa. Okey, hari ini kita akan belajar satu lagi subtopik yang baru. Walaupun subtopik yang baru, kita masih lagi menggunakan jalan kira yang sama. Apa yang berbeza, cuma nombor saja yang berbeza dan juga peraturan untuk mendarab. Itu peraturan untuk mendarab, mari kita tengok. Okey, kita tengok slide yang pertama. Okay, seperti biasa, kita ada standard kandungan perkaitan dalam masa masih lagi 4.2. Cumanya standard pembelajaran kita pada hari ini, itu standard pembelajaran ini, apa yang awak boleh buat pada akhir pembelajaran ini. Apa yang awak akan dapat ataupun apa yang awak belajar. Okay? Untuk hari ini, menukar unit masa melibatkan abad kepada tahun. Okay, sebelum ni abad kepada dekad. Untuk hari ini, kita akan belajar menukar pecahan, menukar unit masa melibatkan pecahan abad kepada tahun. Okey. Okay, kita teruskan. Okey, tips untuk pada hari ini, satu abad bersamaan dengan 100 tahun. Maksudnya kalau kita nak tukarkan pecahan abad itu kepada tahun, kita perlu mendarab dengan 100. Kita ada pecahan abad, kita darabkan dengan 100. Itu pecahan, itu tips untuk hari ini. Okey, kita tengok lagi. Okey, buku teks yang kita gunakan, buku suratnya ialah 132 ya. Buku teks matematik tahun 5, muka surat 132. Okey, jadi boleh bersedia dengan buku teks ataupun kalau awak tak ada buku teks, boleh tengok di skrin ya. Okey, cikgu dah share skrin cikgu. Okey. Kita tengok slide, ini muka surat 132. Ini soalan yang pertama ya. Ini contoh situasi yang pertama. Dia kata abad ke tahun, wah jangka hayat penyu boleh mencapai 9/10 abad. Okey, 9/10 abad tu kita nak tukarkan kepada tahun. Sebab 9/10 abad tu tak semua orang tahu. Kalau kita sebut tahun, semua orang tahu. 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun. Okey, jadi situasi dekat sini 9/10 abad per tahun. Peraturan yang tadi cikgu cakap, okey sekejap je, cikgu ambil highlighter. Okey, tips yang cikgu katakan pada hari ini ialah satu abad 100 tahun. Artinya bila kita tengok pecahan abad, iaitu 9/10 abad, ini bermaksud kita perlu mendarab dengan 100. Jadi dekat bawah ni, 100 tahun dia ada tunjukkan pecahan ni, yang dekat sini. Okey, ini cara yang satu lagi, yang cara yang baru sebab sebelum ni pun kalau kita nak tukar kepada abad kepada dekad pun dia ada tunjukkan cara pecahan. Cuma cara pecahan ini agak berbeza dengan cara kita. Cara kita yang biasa kita buat, kita terus darab dengan tips dia ataupun kalau ikutkan di sini, kita terus darab dengan 100. Cumanya di sini dia tunjukkan alternatif. Alternatif tu maksudnya
jalan pengiraan yang lain untuk menyelesaikan masalah ini. Okey, cikgu padam dulu supaya boleh nampak. Okey. Cara yang pertama ni ialah dia menggunakan pecahan. Okey, 100 tahun tersebut dipecahkan kepada 10. Mungkin awak tertanya-tanya, kenapa dipecahkan kepada 10? Sebab pecahan dia ialah 9/10. Okey, kalaulah kita ada situasi 1/5 katakan ya, 1/5, jadi 100 tahun itu dibahagikan kepada 5. Itu pecahan ya, pecahannya dibahagikan kepada 5 bahagian. Jadi situasi yang dekat sini ialah 9/10. Sebab itulah dia dibahagikan kepada 10 bahagian. Jadi 100 dibahagikan kepada 10 bersamaan dengan 10 setiap satu bahagian. Jadi dekat sini kalau ada 9, 90 tahun lah. Okey, jadi biasanya cikgu galakkan untuk awak guna cara yang kedua, iaitu kita darab dengan 100. Okey. Sebab kalau nak guna pecahan bukan tak boleh. Cumanya bila melibatkan nombor yang besar, awak mungkin keliru atau memakan masa. Jadi awak dah bazirkan masa dekat situ. Jadi kalau kita terus buat pengiraan macam yang ditunjukkan pada cara dua ni, dia lebih mudah kadang-kadang dan menjimatkan masa awak. Contoh dekat sini macam biasa ya, macam biasa. Jadi tips ni kita kena ingatlah yang tips ni kita kena ingat 1 abad 100 tahun. Jadi kenapa kita ingat supaya kita boleh jawab soalan dengan betul dan tepat. Okey, kita kena ingat 1 abad 100 tahun. Okay, jadi kat sini 9/10 darab dengan 100. Jadi kat sini kita terus potongkan 10 dengan 100. Potong ni maksudnya kita permudahkan. Permudahkan tu maksud kita bahagi ya. 100 bahagi 10, kita dapat 10. 10 bahagi 10, kita dapat 1. Sebab tu dia tak potong 1 ni. Dia tinggalkan 10, dia tinggalkan 1 ni. Okay, jadi 9/10, ingat sifir 10, 9/10 ialah 90 tahun. Ya. Okey, kalau awak tengok dekat sini, kalau 1/10 ialah 10 tahun. 2/10, 20 tahun. 3/10 abad, 30 tahun. 4/10 abad, 40 tahun. 5/10 abad, 50 tahun. 6/10 abad, 60 tahun. 7/10, 70 tahun. 8/10, 90/10. Begitulah seterusnya. Kalau awak ingatlah ya, kalau kita belajar dekad, kalau dulu abad kepada dekad, kalau 9/10 abad kepada dekad, kita dapat 9 dekad. Contoh kalau ikut kat sini, kalau kita ikut nombor atas dia. Okey, untuk abad kepada tahun ni juga, kita boleh gunakan cara itu. Okey, cuba kita tengok nombor di atas ni, 9 ya. Ini kalau situasinya di bawahnya nombor 10 kalau dia per dengan 10, kita terus ambil nombor di atas dan kita ambil nombor di atas dia ialah 9 dan kita tambahkan 10 kita tambahkan sifar, sorry. Jadi jawapannya 90. Okey, contoh situasi dekat sini cikgu buatkan 5 per 10. Dia kata kuncinya 5/10 abad tukar kepada tahun. Kita terus je buat. Ini cara cepat tanpa pengiraan. 5 kita ambil 5 dan kita tambah sifar. Kita dapat 50 tahun. Okey, ini kalau situasinya abad kepada tahun dan nombor di bawah dia ialah 10 ya. Contoh kalau kita buat lagi 8/10 ya. Jadi dekat sini kita ambil 8 ni, kita tambah je sifar. Jadi 80 tahun. Okey. Ini kalau kita tak nak buat pengiraan. Tapi untuk permulaan ni, kalau awak dah mahir untuk mendarab ni, awak bolehlah guna cara ni. Okey. Awak boleh guna cara ni. Okey, kalau belum mahir, awak gunakan cara mendarab seperti biasa ni. 90/10 darab 100. Cuma dekat sini cikgu tunjukkan cara yang lebih cepat ya. Cuma cara yang lebih cepat ni awak kena ingatlah. Caranya, peraturannya mesti abad kepada tahun dan nombor di bawah dia ialah 10. Ya.
Baru awak boleh ambil nombor di atasnya tambah sifar. Okey, kita teruskan. Okey, nombor 2, hitung anggaran jangka hayat dalam tahun bagi harimau Malaya ya. Jangka harimau Malaya lebih kurang 1/5 abad. Okey, 1/5 abad ni macam biasa, 1/5 darab 100 ya. 1/5 darab 100. Jadi bila 1/5 darab 100, 5 kita potong, 100 pun kita boleh potong. Okey, bila kita potong ini kita akan dapat 20 dan ini kita akan dapat 1 ya. Nanti cikgu akan tunjukkan jadualnya. Jadual apa nanti cikgu tunjukkan. Jadi kita terus darabkan 1 darab 20, kita akan dapat 20. Jadi 1/5 tahun, 1/5 abad tukar kepada tahun, kita akan dapat 20 tahun. Okey, cuba tengok dekat sini. 1/5, 20 tahun. Alright? Alright. So, kalau dekat sini, dia ada tunjukkan apa itu, garis nombor ya dekat sini. 1/5 bersamaan dengan 20 tahun. Jadi, jangka hayat harimau Melaya ni lebih kurang 20 tahun. Lepas 20 tahun, dia akan mati secara puratanya ya. Okey, kita tengok dekat garis nombor ni. Ini sesuatu yang menariklah untuk dikongsi. Jadi 1/5 ialah 20. Dekat sini, kalau awak pergi dekat sini kalau dia pindah ke sebelah, okey, lepas 1/5 ialah 2/5. Oh. Okey. Oh, sorry. Okey. Okey, sekejap ya, cikgu padam dulu sebab dia agak tak nampak kat sini. Okey, okey, jadi 1/5 pergi ke sebelah. Okey, lepas 1/5 ialah 2/5. Tak kemas juga. Okey, jadi kat sini 1/5, 2/5 ialah 40. Jadi 3/5, ini cikgu tunjukkan dari garis nombor ya. 3/5 ialah 60. Jadi dekat sini kalau awak boleh tengok ya, dia ada corak ataupun pola ya. Dia ada pattern dia. 1/5 20. 2/5 ialah 40. Jadi dekat sini dia macam tambah 20, tambah 20, tambah 20, tambah 20 ya. Daripada 1/5 nak pergi ke 2/5 ni dia tambah 20. Daripada 40 ke 60 ni dia tambah lagi 20. Tambah 20, tambah 20, tambah 20, tambah 20, tambah 20, tambah 20, tambah 20 sampailah 200. Dia lebih 200 pun boleh ya. Dia kalau dekat sini 1/5 20, 2/5 40, 3/5 60. Kalau 80 ni apa awak rasa pecahan dia? Lepas 3/5 ialah dekat sini ialah 4/5. 5. Okey, bagus. Okey, 4/5. Jadi lepas sini 5/5. 5/5 bersamaan dengan 100. Jadi dekat sini, saya nak tunjuk ya. 5/5 ni, kalau nombor atas dan nombor bawah sama, ia bersamaan dengan 1. Okey, jadi bila 1 abad bersamaan dengan berapa tahun? 100 tahun. Jadi dekat sinilah dia tunjukkan 100 tahun. Okey. 5/5, 6/5, 6/5, sorry. 6/6, 7/7, 8/7, 100/100 pun dia sama dengan 1. Kalau ada soalannya, 100/100 abad. Itu bermaksud 100 tahun. Sebab 100/100 bersamaan dengan 1. Ya. Awak kena tengok nilai pecahan, bukan nombor pecahan, tetapi nilai pecahan tersebut. Kalau awak tengok 5/5 ni, awak tengok nombor 5/5. Nanti awak kata 5 tahun lah, 50 tahun, bukan. Awak tengok nilai ya. Nilai yang cikgu masukkannya ialah 5/5, nilai dia ialah 1. Jadi 5/5 abad bersamaan dengan 1 abad. Okey. 1 abad bersamaan pula dengan 100 tahun. Jadi sebab itulah dekat sini 5/5, 100 tahun. Okey. Di sebelahnya pula nanti,
Bila dia pindah ke sini, dia akan jadi okey, cikgu tukar jadi pensel senang sikit. Okey, dekat sini dia akan jadi lebih kurang 6, lagi susah, 6/5. Bila dia jadi 6/5, okey, dia tukar ni. Okey, kita tambahkan 20 lagi ya. 6/5 bersamaan dengan 120. Okey. Jawapan ni pun sama kalau awak buat pengiraan ya. Contoh ya, kita ambil 6/5. 6/5 abad tukar kepada tahun, kita kena darab 100. Bila awak darab dengan 100, awak akan dapat 120 ya. Awak akan dapat 120. Begitulah seterusnya ya. Ini 7/5. Sepatutnya lepas 7/5 ni 8/5, betul? Sepatutnya 7/5 ni bukan 1/3/5. Sepatutnya 7/8/5. Tapi kenapa dia jadi 1/3/5? Sebab ini ialah nombor bercampur. Okey, sebenarnya 1/3/5 ini ialah bersamaan dengan 8/5. Contohnya cikgu tunjukkan. Cikgu padam semula. Okey, cikgu tunjukkan. Caranya cikgu guna highlighter dah senang. Okey, cikgu guna highlighter. 1/3/5. Okey, ini ialah nombor campur. Kalau kita tukarkan dia jadi pecahan tak wajar, nak tukar jadi pecahan tak wajar, kita darab bawah tambah atas. Okey, 1 darab 5, 5. Kemudian tambah dengan 3, 8. Jadinya 8/5. Sebab itulah 1/3/5 ini bersamaan dengan 8/5. Jadi kat sini awak jangan pelik pula kalau dia tunjukkan 1/3/5. Okey. Dia ditukarkan kepada pecahan tak wajar. Okey, dia jadikan nombor bercampur. Sorry. Okey. Okey, sebab itulah dia tak jadikan 8/5. Okey, dia cuba kelirukan awak. Padahal nombor tu sebenarnya sama. Okey. Ni 6/5. Kalau kita buat kat sini pun 6/5 120. Okey, kita cuba kat sebelah dia. Sebelah dia ialah 7/5. 7/5 kita tambahkan 20 ya. Sebab patternnya dekat sini kita bermula daripada 1/5. 1/5 ialah bersamaan dengan 20 tahun. Okey, 1/5 abad bersamaan dengan 20 tahun. Jadi dekat sini kita cuma ikut pola tambah 20, tambah 20, tambah 20. Okey. 1/3/5 ini ialah 160 tahun. Okey, 1/5 macam cikgu cakap tadi, dia bersamaan dengan 8/5. Okey. Dia dah tunjukkan kat sini. Okey. Kalau kita tengok soalan ni, berpandukan garis nombor nyatakan 1/3/5 abad dalam tahun. Okay, jadi 1/3/5 bersamaan dengan 160 tahun. Okey. Jom kita buat cara pengiraan pula 1/3/5 kita kira macam yang kita selalu buat ya. Okey, dekat sini kita cikgu ada tunjukkan 1/5 ni kita ikut cara ceraikan ya. Kita pisahkan. Okey, pisahkan dia maksudnya 1/3/5. 1 kita pisahkan daripada 3/5. Jadi 1 tu dekat sini. 3/5 ni pula kita pergi dekat sini. Okey. Jadi kita pisahkan, kita kira asing. Tapi pada akhirnya nanti kita tambahkan semula. Okey. 1, okey. Dekat sini kita potong, okey. Okey, untuk sifir macam ni, untuk untuk pemotongan nombor yang besar dalam sifir 5, kalau awak tengok kat sini tak ada 100. Okey, awak tengok dekat kotak nombor ni tak ada 100. Okey, untuk macam ni kita tutup dulu ya. Kita tutup dulu sifar ni. Okey, kita tutup sifar dulu. Tutup satu sifar dahulu ya. Tutup satu sifar dahulu. Okey, dalam sifir 5 ada tak 10? Ada. Okey. Ada 10. Di sebelah dia ialah 2. Okey.
Okey, nombor 5 pula 1. Jadi 10 ni jadikan 2. Okey, bila kita dah selesai potong, okey tadi kita tutup kosong ni kan? Okey, kita buka dia, buka semula. Okey, kita buka semula. Jadi kita tambahkan, okey, sifar ya. Sebab tadi kita tutup dapat 10. Sekarang kita buka, jadikan dia 100 balik. Kita akan dapat 20. Okey, 100 ni kita potong jadi 20. Okey, sebenarnya ada cara yang lebih mudah. Tapi ada cara yang satu lagi tu awak kena ingat. Nanti cikgu akan tunjukkan jadual. Okey, lepas tu barulah kita boleh tambahkan dengan mudah. 1 darab 100, 100. 3 per 1 darab 20. 3 terus darab 20. Kita akan dapat 60 tahun. Ya. Jadi 100 tambah 60. Kita akan dapat 160 tahun. Sama je jawapan macam tadi. Okey. Okey, kita teruskan. Okey, untuk kuis. Okey, ini soalan daripada buku teks 133. Okey, yang ni awak kena salin lah sebab ini awak kena buat dalam Google Form nanti. Okey, ini cikgu harap awak boleh salin dalam buku teks. Okey, kita tengok soalan nombor 1. Soalan nombor 5. 5E ya. 6 1 per abad. Tukarkan kepada tahun. Okey, tukarkan kepada tahun. Okey, jadi kalau abad kepada tahun, tips yang kita kena ingat tadi ialah pecahan tersebut perlu didarab dengan 100. Jadi sebab cikgu tunjukkan ni darab dengan 100. 6 1/4 darab 100. Okey, ini cikgu tunjukkan cara yang pertama. Cara yang pertama iaitu kita tukarkan dia jadi pecahan tidak wajar. Pecahan tidak wajar selalu cikgu sebut. Pecahan tidak wajar ialah nombor di atas lebih besar daripada nombor di bawah. Okey, macam mana nak tukarkan menjadi pecahan tidak wajar? Kita darab bawah, kita tambah atas. Alright? Okey, jadi 6 tambah darab 4, 24. 24 tambah 1 jadi 25. Okey, jadi 25 per 4. Okey. Jadi dekat sini 25 per 4. Ini cikgu nak tunjukkan satu ni ya, satu jadual, satu inilah satu kotak ni. Okey, kotak ini kalau awak boleh ingat sangat bagus ya. Okey, kalau awak jumpa ya, nombor contohnya awak nak potong 100 dengan 4. Okey, bila awak potong 100 dengan 4, awak kena ingat ya, 100 kalau dengan 4, 100 tu terus jadi 25, 4 tu jadi 1 . Kalau awak jumpa 100 dan 2, contohnya 100 dekat sini, 2 dekat bawah ni. Awak terus jadikan 100 tu 5, 2 tu jadi 1. Tapi situasi dekat sini, awak jumpa awak nak potong 100 dengan 4. Okey, 100 dengan 4 tengok kat kuning ya. Jadi 100 tu jadikan 25, 4 tu jadikan 1. Cikgu bulat kat sini. Okey, 100 ni, kalau di pasangan ni awak nak potong dengan 4, 100 ni jadikan 25, 4 ni jadikan 1. Okey. Lepas tu, awak akan dapat jawapan. 25 darab 25, awak akan dapat jawapan. 25 darab 25 ni agak besar nomornya, tapi cikgu yakin awak boleh buat ya. Okey, awak akan dapat jawapannya. Jadi 6 1 per abad, 25 darab 25, awak akan dapat jawapan dia. Okey. Okey, cikgu bagi masa 1 minit untuk salin. Jawapannya cikgu tak bagi ya. Jawapannya awak kena kira sendiri. Jawapannya senang je. 25 darab 25 dan awak akan terus dapat jawapan. Alright. Okey, cikgu bagi masa 1 minit untuk awak salin. Kotak-kotak ni tak perlu salin ya. Kotak-kotak ni tak perlu salin sebab kalau nak salin, awak boleh salin kemudian ya.
Okey, boleh tak cikgu teruskan? Okey, cikgu teruskan ya. Okey, ini jawab soalan yang sama juga. Cumanya, kita menggunakan cara yang kedua, iaitu pisahkan dia ya. Kita ceraikan dia. Okey. 6, 1/4. 6 ni kita ceraikan daripada 1/4. Jadi, dua-dua nombor ni kita darab dengan 100 ya. 6 darab dengan 100, 1/4 juga darab dengan 100. Okey. Jadi dekat sini bila kita pisahkan, kita kena ingat ya, dua-dua nombor ni kena darab dengan 100. Tak boleh satu je. 6 kena darab 100, 1/4 pun kena darab dengan 100. Di akhirnya nanti kita akan tambahkan kedua-dua nilai tersebut. Okey. Jadi dekat sini kita boleh agak senang sikit. Okey. 1/4 darab 100 ni kita boleh potong ya. Macam yang tadi cikgu tunjukkan jadual dia. Kita gunakan yang ya. Okey. Okey, kita gunakan yang 100 dengan 4 ni ya. Kombinasi 100 dan 4. Okay, kalau kita jumpa 100 dan 4, kalau kita nak potong, automatik 100 ni akan jadi 25 dan 4 ni akan jadi 1. Okey. Kalau dapat 1 dengan 5, kalau dia pasangan 1 dengan 5 kita nak potong, 1 ni automatik jadi 20, 5 ni akan jadi 1. Sebabnya prinsip asas dia ni, maksudnya 100 ni kita bahagi dengan 4, kita akan dapat 25. 4 bagi 4, kita akan dapat 1. Sebab itulah 1 ni jadi 25, 4 ni jadi 1. Cikgu buatkan jadual ini ataupun kotak yang kuning putih ni supaya mudah awak untuk ingat ya. Awak bila awak ingat, awak terus akan dapat potong dengan cepat ya. Bila awak ingat, okey, 100 dengan 4, kalau kita nak potong 100 dengan 4, pasangan dia 100 dengan 4, kita terus potong 100 jadi 25, 4 jadi 1. Okey. Dekat sini 6 darab 100, kita dapat 600. Jadi dekat sini sebabkan 1/1 kita dah potong tadi 4, dia jadi 1/1. Jadi yang atas ni kita terus darab dengan 25. 1 darab 25, 25. Dan jawapannya awak akan dapat bila awak tambahkan. Okey. 600 tambah 25. Jadi lebih mudah. Okey. Kadang-kadang cara nombor 2 ni lebih mudah. Kadang-kadang cara nombor 1 tadi lebih mudah ya. Awak akan terus dapat jawapan dia. Okey. Cikgu bagi masa 30 saat ya. 30 saat untuk awak salin. Okey, sebelum cikgu teruskan, boleh dengar suara cikgu tak? Boleh. 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 Okey. Okey, terima kasih. Okey, cikgu bagi ada lagi 15 saat. Lima, 4, 3, 2, 1. Okey. Okey, kita pergi ke soalan nombor 2 ya. Okey, 32 1/10. Wah, nombor dia besar 32, tapi awak jangan risau ya. Okey, kita terus tengok ya. Kita buat cara yang pertama. Cara pertama ialah kita tukarkan menjadi pecahan tidak wajar. Okey, 32 darab bawah tambah atas ya. Jadi 32 darab 10. 32 darab 10 dia akan jadi 320. Okey. Tambah 1, dia akan jadi 321. Okey. 321/10. Jadi kita akan darab dengan 100. Jadi awak tengok pasangan ya. 100 dan 10. Kita tengok kotak ni. Okey, kita potong dulu. Kita tengok kotak ni. 10 dan 100. Okey, pasangan dekat sini ya. 10 dan 100. Jadi kalau pasangannya 10 dan 100, kita nak potong, 100 ni akan automatik jadi 10. 10 ni akan jadi 1. Jadi kat sini dah senang ya. 321 terus darab 10. Darab 10 ni tengok ya.
darab 10 dia punya sifar dia 1. Kita terus jadikan, kita terus darabkan 321 darab 10. Okey. 321, sorry tadi cikgu salah sebut. 321 darab dengan 10, kita akan terus dapat jawapannya ya. Kalau awak biasa darab dengan nombor-nombor ajaib, dulu cikgu pernah sebut ya, nombor-nombor ajaib ni ialah 10, 100, 1000, 10,000, 100,000. Ini nombor ajaib. Kita gerakkan titik perpuluhan atau kita tambah dengan nilai, kita tambahkan di belakangnya dengan nilai sifar dia. Okey, kalau 10 ni ada satu sifar di belakang, kita tambah kat sini. Okey. Kita akan terus dapat jawapannya. Okey. Jadi cikgu bagi 30 saat untuk salin. Okey, kalau tak sempat salin pun tak apa. Seperti biasa cikgu akan kongsikan video ni ya. Video ini di YouTube dan awak boleh tengok balik dan awak nak salin pun boleh. Okey. Kita teruskan dengan cara yang kedua, iaitu 32 1/10 kita ceraikan ya. 32 ceraikan dengan 1/10. Jadi 32 ni kita darab dengan 32 darab dengan 100 dan 1/10 ini juga kita darabkan dengan 100. Jadi dekat sini kita akan dapat, dekat sini kita potong dulu. Okey. Jadi kita tengok jadual di sini. Ini cikgu salah buatlah. Okey, dekat sini salah sebenarnya ya. Ini bukan 1/4. Ini 1/10 sekejap ya. Sekejap. Okey, cikgu betulkan dulu. Ini bukan 1/4. Okey, maafkan tadi ada kesilapan. Okey. Jadi kita teruskan lagi. Okey. Ni 32 kita darab dengan 100, 1/10 juga kita darab dengan 100. Okey. Okey, jadi 1/10 kita tengok ya. Kita ada pasangan ni 10 dan 100. Jadi kita tengok dekat sini. Okey. Jadi kalau 100 ni, kalau pasangan 10, kita terus potong jadikan 10. 10 ni jadikan 1 ya. Kemudian kita terus darabkan 32 darab 100, kita akan dapat 3,200 ya. Dan dekat sini 1/10 kita terus darabkan, kita akan dapat 10 ya. Kita terus darabkan sahaja, darab kemudian tambahkan 3,200 tambah 10. Kita akan dapat, awak pun tahu kan jawapannya berapa. Okey, tadi cikgu nak tengok sekejap ya. Okey. Betul, cikgu ingat salah. Okey. Jadi bila awak dah dapat jawapan ni, awak terus tambahkan sahaja ya. 3,200 tambah 10, awak akan dapat jawapannya. Jadi itu saja kelas untuk hari ini. Sebelum kita berakhir, kita cikgu kongsikan satu permainan.
Okey, ini sekejap ya cikgu sharekan. Okey, awak boleh salin kalau awak nak salin, cikgu bagi dalam masa 30 saat. Okey, internet cikgu agak slow. Okey, kita akan tengok permainan ini. Okey, cikgu akan sharekan. Cikgu rasa kamu dah tahu macam mana nak main permainan ni. Cikgu sharekan kepada kamu link, kemudian kamu masuk menggunakan nama samaran pun boleh. Okey, cikgu balik link kepada awak. Okey, cikgu mohon kepada awak untuk masuk klik link tersebut. Cikgu dah bagi pada ruangan komen. Awak klik dan masuk menggunakan nama awak. Okay, kita masih menunggu awak untuk masuk. Okay, sekejap ya, cikgu hantar ke Telegram. Nama Telegram cikgu. Okay, sekejap. Okay, cikgu hantarkan ke Telegram. Cikgu dah boleh buat Boleh? Sekejap, dah boleh ni. Dah boleh masuk. Cikgu dah hantarkan pada Telegram. Cikgu bagi link. Okey. Masih lagi tak ada yang masuk. Okey tak tu? Cikgu rasa awak dah selalu buat benda ni kan?
Okey, dah masuk. Okey, sekejap ya. Okey, mungkin uh, capaian internet cikgu tak berapa bagus. Jadi cikgu tak nampak siapa yang dah masuk. Cikgu, ada 7 orang yang masuk. Okey, dah 7 orang Dah ada Syafi, ada Amsyar Zikri, ada Naimi, ada Faik, ada Arif, ada Alia dan juga ada Umair. Okey, kita boleh start sekarang. Okey, masih lagi kosong-kosong semuanya. Okey, okey, okey. Okey, dah dapat tengok. Okey, Alia sekarang sedang mendahului. Okey, diikuti oleh rapat oleh Naimi. Okey, macam mana nak tengok markah ni? Alright, alright. Oh, sebenarnya okey, Naimi yang paling atas. 3,000 dengan mata 3,000. Okey, Cikgu. kemudian diikuti Cikgu. oleh Amsyar Zikri. Syafi. Oh, Syafi Umair mendekati. Okey, okey. Lagi sikit, lagi sikit. Cik Arif okey ke? Okey, Kenapa Arif. saya kat tu? Saya punya tu tak gerak. Oh, tak gerak ya? Oh, mungkin sebab cikgu ni lah. Okey, Syafiq. Okey, Syafiq. Oh, Syafiq ada 2 nama. Okey, okey, okey. Kita tengok. Okey. Ke tempat ketiga, Umair. Okey. Arif. Okey ke Arif? Okey, Alia. Alia dah banyak jawab soalan. Tapi banyak salah. I like it, I love it, I want some more of it. Okey, Syafiq di tempat pertama sekarang. Okey, Syafiq di tempat pertama sekarang. Okey, diikuti oleh Naimi. Okey, kita ada Umair. Umair, sikit lagi Umair. Sikit lagi Umair. Alia dah banyak jawab. Belum lagi ada rezeki Alia.
Cik Arif. Arif masih tak bergerak ke cikgu punya ni? Okay, cikgu Ya. refresh lagi. Cikgu nak refresh. Oh, siap lagi. Ada 15 soalan. Ada 15 soalan. Okey, sebab masa pun habis cikgu tu ada. Okey, berhentikan di sini ya. Okey, alamak. Ke masa yang sepatutnya kita berhenti pada pukul 10. Jadi sekarang dah pukul 10:01 pagi. Jadi di setakat ini sahaja kelas kita. Jadi cikgu sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sehingga berjumpa lagi ya. Okay, selamat tinggal semua. Lain cikgu program Terima ni. kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Bye. Okay, bye. Wow, okey. Pemenang pertama ialah Naimi, kemudian diikuti oleh Syafi, ketiga ialah Umair, okey, Amsal Zikri, Faik di tempat kelima, Pirabi tempat keenam, tempat ketujuh ialah Alia dan tempat ke-8 ialah Arif. Okey, tahniah semua.